Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغرنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. قال المصنف قال الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Syekh Muhammad Al-Hashimi Al-Azhari rahimahullahu ta'ala, ثامنها ثامن 13. Bermula yang ke-8-nya, yang ke-8 daripada 13. Thaminu mubtada'ha mudhafu ilaih, khabar laisa ay lafzu laisa, lafaz laisa. Wa tufidu nafyal khabari fil hali, dan memberi faedah ia laisa itu maf'ulun bih nafyal khabari, akan nafinya khabar. Tufid nafya maf'ulun bih tufid al khabari mudhafun ilaih fil hali jar majrur. Jadi laisa ni memberi faedah ia laisa akan nafi khabar pada hal, pada ketika itu. Mana pada waktu sekarang lah hal, bukan istiqbal, bukan waktu madhi. Nahwu ay wa mithalu laisa, bermula contoh laisa itu khabar nahwu ay nahwu qaulika, umpama kata engkau laisa Muhammadun fahiman, bukanlah Muhammad itu seorang yang faham. Jadi dia menafikan khabar, iaitu menafikan faham daripada Muhammad. Bila? Pada ketika itulah, bukan pada waktu yang lepas. وهذه الأفعال الثمانية ترفع الاسم وتنصب الخبر بلا شرط. Dan bermula fi'il yang 8 ini, hadhihi mubtada al-af'alu badal al-thamaniyatu sifat ay al-ma'dudatu ila thamaniyati, yang dibilangkan fi'il itu kepada 8. Tu tarfa'u khabar hadhihi, merafa'kan ia af'al thamaniyah tu al-isma maf'ulun bih, akan isim. Wa tansibul khabara, dan menasakkan ia af'al thamaniyah itu maf'ulun bih al-khabara, akan khabar bila syartin, tanpa syarat. Maksudnya tanpa ada syarat apa-apa pun yang dikenakan, maka kana amsa asbaha adha dhalla bata sara dan laisa akan merafa'kan isim, menasakkan khabar tanpa syarat. Wa ma zala wa ma fakka wa ma fati'a wa ma bariha. Ini semua dengan makna senantiasa, tidak bercegai tangga. Hak ni wa hadhihi al-arba'atu, bermula 4 ini, lagi 4 ni lah. Tufidu, memberi faedah ia hadhihi al-arba'ah tu, memberi faedah ia maf'ulun bih mulazamatal khabari lil ismi. Mulazamahnya khabar, mulazamata maf'ulun bih wa huwa mudhaf, al khabari mudhaf ilaih. Mulazamahnya khabar, senantiasanya
melazimi khabar itu lilismi lam zaidah maf'ulun bih bagi mulazamah. Melazimilah oleh khabar akan isim. Mulazamatul khabari idhafat masdar kepada fa'il. Jadi bab tu kita terjemah senantiasa. Makna sentiasa melazimi. Biqadri ma yaqtadihi al-halu. Dengan qadar barang yang memberi faham akan dia akan barang tu oleh al-halu, oleh sekarang. Mana mula pada sekarang dan seterusnya senantiasa dia mulazamah isim tersebut dengan khabar. Wala budda ay yataqaddamaha nafyun aw shibhuhu shibhu nafyin. Tapi syarat dia hak nilah. Wala budda dan tak dapat tidak ay yataqaddamaha ta'wil masdar jadi khabar la li nafil jinsi. Bahawa mendahulu akan dia akan hadhil arba'ata maf'ulun bih khabar nafyun oleh nafi. Nafi dengan apa? Nafi dengan la kalau untuk madhi, nafi dengan la, nafi dengan ma kalau untuk madhi, nafi dengan la kalau untuk mudhari'. Au shibhuhu shibhun nafi ataupun yang semisal ataupun yang serupa dengan nafi. Biasa contoh shibhun nafi ni contohnya nahi lah. Nahi tu jangan. Okey, kemudian habis. Itulah itu syarat untuk mazala wa mafakka wa mafati'a wa ma bariha. Syaratnya mestilah didahului oleh huruf nafi ataupun syibih nafi. Kemudian mithalu hadhil arba'ati. Bermula contohnya, contoh 4 ini mithalu mubtada ha mudhafu ilaih. Jumlah tu khabar. Ma zala mahmudun aliman. Tidak hilanglah Mahmud itu sebagai orang yang alim. Itu asal lah. Zala hilang. Mana senantiasalah Mahmud itu alim. Wa man fakka Muhammadun fahiman. Dan tidak berpisahlah Muhammad itu seorang yang faham. Mana senantiasalah ketika itu Muhammad itu orang yang faham. Wa ma fati'a Bakrun muhsinan. Senantiasalah Bakar itu seorang yang berbuat baik. Ahsana yuhsinu ihsan wa huwa muhsinun. Sentiasa berbuat baik. Orang yang berbuat baik. Wa ma bariha Aliyun kariman. Dan senantiasalah Ali itu seorang yang mulia. Kariman, muhsinan, fahiman, aliman. Itu semua khabar dia belaka. Lepas tu syibih nafi itu lagu mana weh? Dia pun sebut wa syibhun nafi dan bermula syibih nafi. Yang menyerupai nafi itu khabar an-nahyu iaitu larang. Ataf wal istifhamu dan ay talabul fahmi menuntut faham sesuatu. Dia pun bawa contoh lah kat bawah tu. Mithalu al-mazkurah ba'da an-nahi ataupun mithalu hadhil arba'ah ba'da an-nahi. Bermula contoh 4 tu mazala, ma fakka, ma fati'a, ma bariha. Selepas daripada nahi contohnya la tazal ba'idan 'anit tughyani. Baca dengan majzum lah sebab la nahi. Tidak hilang, jangan hilanglah engkau itu ba'idan jauh 'anit tughyani daripada melampaui batas. Mana? La tazal ba'idan 'anit tughyani. Janganlah engkau senantiasa jauh daripada at-tughyan. At-tughyan ni mana mujawazatul had, melampaui batas. Tu contoh janganlah. Wala tanfak qa'iman bil wajibi. Janganlah bercerai oleh engkau. Qa'iman berdiri bil wajibi ataupun mendirikan bil wajibi pada kewajipan. Yang ini mendirikan kewajipan. Qa'iman tu khabar la tanfak. Baca dengan majzum sebab dia la nahi. Mana apa senantiasalah mu tu menunaikan kewajipan. Senantiasalah mu tu jauh daripada melampaui batas. La tazal ba'idan. Bukan dia kata jangan kamu jauhkan daripada melampaui batas tak. La tazal tu jangan senantiasa. Jangan hilang silap. Jangan hilang oleh engkau jauh daripada melampaui batas. Dengan mana senantiasalah jauh daripada melampaui batas. Tu.
wa mithalu hadhihi al-arba'ah, dan bermula contoh empat itu ba'da istifham, selepas daripada istifham. Hal tabrahu mujtahidan, adakah sentiasa engkau itu orang yang bersungguh-sungguh? Tu hal. Jadi tu syibih nafi belaka. Maka tu pun boleh juga ada isim dia dan juga khabar. Wa madama, yang terakhir ialah madama. Madama pun makna sentiasa juga. Tu dia kata wa tufidu mulazamatal khabari lil ismi aidan. Aidan ay kama mulazamatul khabari lil ismi fi hadhihi al-arba'ati as-sabiqah. Tufidu, memberi faedah, ia madama. Maf'ulun bih mulazamatal khabari. Al-khabari mudhafu ilaih. Mulazamah hanya sentiasa khabar itu lil ismi. Dalam zaidah maf'ulun bih bagi mulazamah. Akan isim aidan. Aidan juga ay kama yulazimul khabara al-isma fi hadhihi al-arba'ati as-sabiqah, pada empat yang lalu tadi. Habis. Kemudian tetapi bezanya ialah pada ma tu. Kata wala budda an tataqaddamaha ma al-masdariyatu dharfiyatu. Tak dapat tidak mesti an tataqaddamaha ta'wil masdar khabar la nafi jinsi. An tataqaddamaha, bahawa mendahuluilah akan dia, akan madama tu fa'il ma ulih ma sifat al-masdariyatu ay al-mansubatu ila al-masdar, yang dibangsakan ma tu kepada masdar. Lagi pula al-dharfiyatu sifat kedua ay al-mansubatu ila al-dharfi, yang dinisbahkan ma tu kepada dharaf. Dia akan takdir juga biasanya muddata dawami. Madama jadi muddata tu dharaf, dawami tu jadi masdar. Begitu. Mana senantiasa juga. Mithalu madama, bermula contohnya madama. Mithalu mubtada hu mudhafu ilaih, khabar qauluhu ta'ala, ialah firman-Nya Allah Ta'ala. Qaulu fa'il khabar wa huwa mudhafu ilaih. Ta'ala tu fi mahalli nasbin, hal bagi hu. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Wa awsani, dan memerintahkan akan daku, bis salati, dengan sembahyang, jar majrur, waz zakati, dan berzakat, bayar zakat, ataf pada as-salah, ma dumtu hayya, selama mana hidup aku. Hayya tu khabar dumtu, fa'il tu ialah isim ma dumtu. Jadi kalau takdirnya ay muddata dawami hayati, selama mana hidupku. Tu masdariyah dharfiyah. Thumma, kemudian, inna hadzal amala, bahwasanya amalan ini. Amalan ini, hadza isim inna, al-amala badal. Wa huwa jumlah mu'taridah, wa huwa, dan bermula dia hadzal amal. Apa amal tu? Semua ni adalah raf'ul ismi wa nasbul khabari. Merafa'kan akan isim, idhafah masdar kepada maf'ul, wa nasbul khabari, dan menasakkan akan khabar, idhafah masdar kepada maf'ul. Kama ay inna hadzal amala sabitun kama. Takdir suatu mahzuf khabar inna. Sabit ia kama yathbutu lil madhi min hadhihi al af'ali, seperti mana sabit ia barang lil madhi, bagi madhi, yakni bagi fi'il madhi, min hadhihi al af'ali, daripada fi'il ini, yathbutu lima tasarrafa minha. Jap. Betul lah. Seperti mana sabitlah pada madhi, pada fi'il yang tadi disebut ni, madhi belaka tu. Begitu juga yathbutu, sabitlah ia ma tu, lima tasarrafa minha, bagi barang yang tasrif lah ia barang daripada hadhil af'al, daripada fi'il ni. Apa dia tasrif tu, tasarrafa tu? Iaitu boleh dia fi'il madhi, boleh dia fi'il mudhari', boleh dia fi'il amr. Kana yakunu kun. Tu ni contoh.
wa huwa al-mudhari'u, dan bermula dia ma tasarrafa minha tu khabar. Al-mudhari'u ialah mudhari', ataf wal amru dan fi'il amr, ataf wal masdaru dan fi'il masdar, wa ghairuha wa ghairu ats-tsalatsah, dan selain bertiga ni, isim fa'il, isim maf'ul boleh berlaku. Kainun, itu untuk kana, kainun. Kemudian mithlu, kaun, masdar. Mithlu, ai, apa tu? Kata apa ni? Ai mithalu apa? Wa dzalika ma tasarrafa minha tu mithlu. Bermula demikian barang yang tasarrafa daripada hadhil af'al tu ialah mithlu. Contohnya ai mithlu qaulika, umpama kata engkau qad yakunu Muhammadun naiman. Ai kadang-kadang adalah Muhammad itu naim, seorang yang tidur. Itu untuk fi'il mudhari'. Wa tusbihu mujtahidan, dan jadilah engkau pagi-pagi orang yang bersungguh-sungguh. Wa tumsi najihan, dan jadilah engkau pada waktu petang itu seorang yang berjaya. Wa kun mutayaqqidzan, ini fi'il amar pula. Jadilah engkau itu seorang yang jaga. Wa hakadha, begitulah. Habis. Kemudian kesimpulannya lah. Tu. Tu kat nombor 2 dia tulis kat bawah tu. Nombor 2 tu ketika dia bahas ma al-masdariyah al-zarfiyah. Dia kata hiya allati tu'awwalu ma'a ma ba'daha. Ialah yang mana ditakwilkan dia ke allati tu beserta barang, yakni perkataan yang selepasnya, selepas madama tu lah, bi masdarin. Jadi contoh madum tu hayyan. Hayyan tu dengan madum tu ditakwilkan jadi masdar. Ma'aniyabatiha, beserta ganti allati tu an dharfi zamanin, daripada dharf zaman, bi makna muddatin wa nahwiha wa nahwi muddah, dengan makna muddah, tempoh lah, selama mana. Sebab tu kita takdir tadi muddata dawami hayati. Mari mana hayati tu dumtu, tu ana. Lepas tu nombor 3 dia kata yang hayya tu wa taqdiru mudda dawami hayyan. Boleh juga. Mudda dawami hayyan, selama mana aku hidup. Ataupun muddata dawami hayati, selama mana hidupku. Boleh juga. Okey. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, wa'lam, dan ketahuilah olehmu, anna hadhil af'ala, bahawasanya fi'il ini, anna hadhihi isim anna, al-af'ala badal, khabar anna tanqasimu, terbahagi ia hadhil af'al, bihasabit tasarrufi, dengan sekira-kira tasarruf. Tasarruf ni mana boleh tasrif, fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar, masdar. Wa adamihi wa adamit tasarruf, dan tidak dapat tasarruf, ataf kepada tasarruf. Bihasabi jar majrur, tasarrufi mudhafu ilaih, wa adamihi ataf. Ila thalathati aqsamin, ta'alluq tanqasim, terbahagi antara boleh tasrif secara tam dengan tidak ni kepada 3 aqsamin, bahagian. Aqsamin mudhafu ilaih, thalathati jar majrur. Apa tu badal? Qismin, iaitu satu bahagian sifat. Qismin satu bahagian yang kamilit tasarrufi, yang sempurnalah tasarrufnya. Mana boleh berlaku fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar boleh berlaku. Fayati minhul madhi wa ghairuhu, maka datanglah daripada qism ini fa'il al-madhi, oleh fi'il madhi ataf, wa ghairuhu wa ghairul madhi, dan selain daripada fi'il madhi, iaitu fi'il mudhari' dan fi'il amar dan sebagainya. Wa huwa, dan bermula dia qism itu ialah khabar as-sab'atul ula, 7 yang pertama. 7 yang pertama apa dia? Iaitu itulah tadi tu. Iaitu kana, amsa, asbaha, adha, dhalla, bata, sara. Situ. Sampai situ. Dan ataf yang kedua, wa qismin, dan satu bahagian pula naqisit tasarrufi, yang kuranglah tasarrufnya. Mana dia boleh juga tasrif tapi kurang.
Tak boleh pergi semua. Wa huwal arba'atul masbuqatu bima an-nafiyati. Iaitu iaitu 4 yang terdahulu. Al-arba'atu khabar, al-masbuqatu sifat, bima dengan ma sifat, an-nafiyati dengan ma yang dibangsakan kepada nafi. 4 yang dulu tu apa dia? Ma zala, ma fakka, ma fati'a, ma bariha. Gitu. Fayati minhu, maka boleh datang daripadanya. Daripada mana? Fayati minhu ay min qismin naqisit tasarruf ni al-madhi fa'il, oleh fi'il madhi, wal mudhari'u, dan fi'il mudhari' faqat saja. Mana bukan fi'il amal lah, fi'il amal tak boleh ya. Okey, wa qismun, dan satu bahagian lagi, wa qismin, dan satu bahagian ataf kepada qismin kamilit tasarruf, la yatasarrafu aslan, sifat bagi qismin, jumlah tu. La yatasarrafu, yang tidak boleh tasrih ia qisim aslan, sama sekali. Ai fil asli, mansub min zil khafi. Wa huwa, dan bermula dia qismin la yatasarrafu aslan, itu khabar laisa, ialah perkataan laisa bittifaqin jar majrur, dengan sepakat ulama, ai bittifaqil ulama'in nahwiyin. Wa madama, dan bermula lafaz madama itu alal asahi, ataf, bukan ataf pada laisa. Alal asahi itu pun alal asah, ai in jaraina alal qaulil asah, jikalau kita menjalani akan pendapat yang asah. Madama pun tak boleh tasrih juga. Tak boleh tasrih langsung. Memang laisu gitu lah. Malah tidak boleh pergi kepada mudhari', tak ada. Yang abar patah lagi. Tu wallahu a'lam. Bermula Allah itu Maha mengetahui. Wallahu mubtada' a'lam mudhaf ilaih. Kemudian peta tu ringkasanlah daripada kana wa akhawatuha yang kita sudah lalui. Habis. Inna wa akhawatuha pula. Lafaz tajuk inna wa akhawatuha. Bila faham kana wa akhawatuha, maka inna wa akhawatuha ni kacang lah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Kata pengarang Syekh siapa? Muhammad Al-Hashimi Al-Azhari rahimahullahu ta'ala. Inna wa akhawatuha. Inna dan akhawatnya, akhawat inna. Kata musannif Imam Ibnu Ajurrum As-Sanhaji rahimahullah, wa amma inna wa akhawatuha wa akhawatu inna. Adapun bermula inna ataf, itu inna tu mubtada, wa akhawat dengan makna lafaz. Lafaz inna dan adik-beradik inna tu, fa innaha, fa jawab bagi amma, lagi pula jumlah tu khabar bagi lafaz inna. Fa innaha, fa inna wa akhawatuha tu, itu isim inna, bahwasanya inna dan akhawatnya itu khabar inna, tansibu, menasakkan ia inna wa akhawatuha tu maf'ulun bih alisma, akan isim ataf, wa tarfa'ul khabara, dan merafa'kan ia inna wa akhawatuha maf'ulun bih al khabara, akan khabar. Jadi terbalik dengan fi'il naqis kana yakunu dan seumpamanya. Wahia, dan bermula dia inna wa akhwatuha ni ialah inna wa anna, bahawasanya sesungguhnya. Walakinna, tetapi. Walakinna ni kalau dia mati, walakin itu harfu bertidak. I'rab selepasnya itu mubtada. Wa ka'anna, dan seumpama bahawasanya. Walaita, ini tamanni. Wala'alla ditaraji. Habis. Wa taqulu, dan berkatalah oleh engkau, inna Zaidan qa'imun, contohnya. Sesungguhnya Zaid itu ialah seorang yang berdiri. Zaidan isim inna, qa'imun khabar inna. Walaita amran syakhisun, dan mengharap-haraplah taman ini. Amar itu seorang yang syakhisun. Syakhisun ni orang yang berpendirian. Orang yang ada maruah kot. Boleh cek kamus lah. Mana tepat ada banyak makna tu syakhisun tu. Boleh pergi belakang. Wa ma ashbaha dhalika. Jadi syakhisun tu i'rab khabar laita, amran isim laita. Wa ma, dan barang yang ashbaha, yang menyerupai ia barang, maf'ulun bih. Dzalika ay dzalikal madhkura. Akan demikian yang tersebut itu. Lesal. Kemudian kata dia wa ma'na inna wa anna litaukidi. Dan bermula makna inna wa anna itu litaukid, ay sabitul khabar. Sabit ia litaukidi jar majrur, untuk taukid, untuk penguat. Akkada yu'akkidu taukidan.
Ta'kidan wa taukidan. Boleh berlaku. Walakinna lil istidraki. Ataf kepada inna. Dan makna lakinna itu sabitun, sabit ia lil istidraki, untuk istidrak. Istidrak ini untuk menafikan ayat ataupun jumlah yang sebelum lakin yang memberi waham seolah-olah masuk sekali. Contoh kita kata jaa al-qaumu walakinna zaidun fil bait. Contoh. Telah datanglah oleh kaum itu, tetapi Zaid itu duduk rumah. Contoh. Jadi bila kita kata telah datang kaum itu, semua orang, tak. Lakin Zaid fil bait. Contoh. Mana kita menolakkan waham seolah-olah semua orang pergi. Tak, ada yang tak pergi. Siapa dia? Zaid. Contoh kita buat sidrak lah situ. Contoh. Tu contoh tu. Kalau nak buat illa tu istisna dah, dia mari ke bab istisna. Wa ka'anna litashbihi, dan bermula makna ka'anna itu sabitun, sabit ia litashbihi, untuk menyerupa ke sesuatu. Wa laita, dan bermula makna laita itu litamanni, ai sabitun litamanni, untuk bercita-cita, berangan-angan. Wa la'alla, dan bermula lafaz la'alla itu pula litaraji, ai sabitun, sabit ia litaraji, untuk mengharapkan, wa tawaqqu'i, dan berlaku benda tersebut. Tawaqq'. Bukan. Tawaqq' tu lagi. Tawaqq' bukan mengharapkan berlaku, bukan. Tawaqq' tu ialah taraqqubul amril makruh. Mana apa? Kat bawah tu dah dia sebut taraqqubul amril makruh. Taraqqub tu dengan makna intadhara ma yahsulu lahu min makruh. Tu. Taraqqubul amril makruh maknanya intadhara ma yahsulu lahu min makruhin. Seseorang menunggu perkara yang hasil, perkara yang boleh terjadi baginya daripada perkara yang dibenci. Intadhara ma yahsulu lahu min makruhin. Seseorang menunggu perkara yang hasil baginya daripada perkara yang makruh, benda yang dibenci. Yakni menunggu berlakunya perkara yang tidak disukai itu. Tu intidhar. Okey. Kemudian al-ma'na, ay ma'na al-matni. Makna matanya gini, al-qismu tsani, bermula bahagian yang kedua, al-qismu mubtada, al-tsani sifat, minan nawasikhi, daripada amil-amil yang menasahkan fungsi mubtada dengan khabar, ialah khabar inna wa akhawatuha, wa akhawatu inna, iaitu lafaz inna dan saudara-saudara inna. Yakni nadhairuha, nadhairu inna, yakni benda-benda yang sebandingnya inna fil amali jar majrur, pada amal, lagi sudut amal. Itu apa dia? Menasakkan isim, menasakkan khabar, menasakkan isim, merafa'kan khabar. Wahia, dan bermula dia inna wa akhawatuha tu khabar, tadkhulu, masuklah ia inna wa akhawatuha alal mubtada'i wal khabari, atas mubtada dan khabar. Al mubtada'i jar majrur, al khabari ataf kepada mubtada. Fatansibul mubtada'a isman laha. Fatansibul mubtada'a isman laha. Maka menasaklah ia inna wa akhawatuha al mubtada'a maf'ulun bih, akan mubtada, isman laha, akan sebagai isim baginya, bagi inna wa akhawatuha. Jadi isman maf'ul bih kedua tu menasakkan oleh inna wa akhawatuha akan mubtada, akan isim baginya, menjadi isim baginya. Wa tarfa'ul khabara khabaran laha, ay li inna wa akhawatuha wa akhawatiha. Marafa'la ia inna wa akhawatiha tu al khabara maf'ulun bih, akan khabar sebagai khabar, akan khabar baginya, bagi inna wa akhawatiha. Berubah asalnya mubtada khabar, masuk inna wa akhawatiha ni dia mengubahkan daripada mubtada jadi isim inna, daripada khabar jadi khabar inna. Wa hadzal qismu sittatu ahrufin. Dia guna huruf ni. Maknanya yang semua ni huruf belaka, bukan fi'il. Bukan fi'il. Tu. Wa hadzal qismu sittatu ahrufin, bermula bahagian ini, hadza mubtada, al qismu badal, khabar sittatu ahrufin, ada 6 huruf.
Sittatu khabar wa huwa mudhaf, ahrufin mudhafu ilaih. Apa 6 tu? Awwaluha, awwalus sittah. Bermula yang awalnya awal berenam. Awwalu mubtada, ha mudhafu ilaih. Khabar inna, ialah inna. Ba ta'alluq satu mahzuf, hal bagi inna. Ai hala kauni inna maqru'an. Hal keadaan inna itu dibacakan dia bi kasril hamzati, dengan kasrah hamzah. Dengan apa? Kasrah hamzah. Wa thaniha, dan bermula yang keduanya, yang kedua dari berenam. Thani mubtada, ha mudhafu ilaih. Ialah khabar anna, ialah anna bi fathiha, ay hala kauni anna, hal keadaan anna itu maqru'an, dibacakan dia bi fathiha, bi fathil hamzah, dengan fathah hamzah. Cuma inna ni berada di hadapan ayat, anna ni berada di pertengahan ayat. Sama ada inna itu berada di hadapan ayat ataupun berada selepas daripada qala yaqulu, dan seumpama dengan qala yaqulu yang memberi makna maqulul qaul pun boleh juga inna. Wa ma'nahuma, wa ma'na inna wa anna, dan bermula makna keduanya, kedua inna dan anna. Makna mubtada, huma mudhafu ilaih. Khabar at-taukidu, ialah taukid. Ialah apa? Taukid. Ay ya'ni taqwiyatun nisbati wa taqriruha wa taqrirun nisbah fi dhihnis sami'i, iaitu kekuatan penisbahan, wa taqriruha wa taqrirun nisbah, dan menetapkan, qarrara, meneguhkannya nisbah itu, fi dhihnis sami'i, pada akal orang yang mendengar. Taqwiyatu tu tafsir taukid tu. An-nismati mudhafu ilaih wa taqriruha ataf pada taqwiyah, fi dhihni jar majrur wa huwa mudhaf, as-sami'i mudhafu ilaih. Maka dengan makna inna dan anna ni beri makna taukid, meneguhkan dan menguatkan penisbahan antara isi dengan khabar tu dalam kepala otak orang dengar. Mithalul awwali, bermula contoh yang pertama. Ai mithalul awwali pada inna tu. Mithalu mubtada, al-awwali mudhafu ilaih. Khabar inna mahmudan fahimun, sesungguhnya Mahmud itu seorang yang faham. Jadi kita meneguhkan penisbahan antara fahim dengan Mahmud itu dalam orang, dalam kepala otak orang yang mendengar perkataan inna mahmudan fahim. Wa mithalu thani wa istinah, dan bermula contoh yang kedua. Mithalu mubtada, athani mudhafu ilaih. Khabar ialah alimtu an abaka qadimun, telah mengetahuilah oleh aku bahawa bapa engkau itu datang, ia qadimun. Nak menyungguhkan penisbahan datang tu kepada pak engkau tu, maka digunakan anna. Tu Kemudian rabi'u thalithuha, bermula yang ketiganya, yang ketiga daripada sittah. Thalithu mubtada, ha mudhafu ilaih. Khabar lakinna, ialah lafaz lakinna. Wa ma'naha, wa ma'na lakinna, bermula maknanya lakinna, makna mubtada, ha mudhafu ilaih. Khabar al-istidraku, ialah istidrak. Apa istidrak? Wa huwa, dan bermula dia istidrak itu itba'ul kalami binafi ma yutawahhamu thubutuha. Itba'ul kalami, atba'a yutbi'u itba', mengikuti akan kalam tersebut dengan menafikan barang yang diberi waham akan naib fa'il sabit nyonya mah. Mana dengan istidrak itu dapat menafikan benda yang dapat beri waham sebelum lakinna. Contoh kita buat tadilah, ja'al qaumu walakinna zaidun fil bait, walakinna zaidan fil bait. Datang kaum tu tetapi Zaid duduk rumah. Itu nak beri waham, kata seolah-olah semua mari, Zaid pun mari juga. Tak, diberi istidrak. Tak, Zaid tak mari, Zaid duduk rumah. Tu. Jadi mari lakinna tu. Untuk apa? Untuk nafi benda yang diberi waham akan sabitnya. Diberi nafi Zaid itu datang juga. Jadi lakin. Jadi itba'ul kalam, mengiringinya kalam itu dengan nafi ma yutawahhafu thubutu. Dia ada dalam kalam tersebut, seiring dengan kalam tersebut, cuma dikecualikan dengan lakinna.
Ataupun sebaliknya, itsbati ataf nafi, itsbati ma yutawahhamu nafyuhu, mengisbatkan perkara yang diberi waham naib fa'il akan nafinya barang. Contoh, la yadhhabu at-tullabu, tidak pergilah pelajar-pelajar itu ilal madrasati, kepada madrasah. Walakinna amran zahibun, tetapi Amar itu pergi. Tu. Jadi nak beri waham kata, semua tak pergi belakang. Tak ada yang pergi. Tu nak mesabitkan perkara yang beri waham seolah-olah ternafi. Seolah-olah Amar tu tak pergi sekolah juga. Tak. Lakin. Tu. Mithaluha mithalu lakinna. Bermula contohnya lakinna itu khabar kharajal musafiruna. Telah keluarlah oleh orang-orang musafir. Lakinna Muhammadan jalisun, tetapi Muhammad itu duduk ia. Duduk ia. Jadi Muhammad tak pergi tapi bila sebut kharajal musafirun termasuk Muhammad letak lakinna, tetapi gitu. Rabi'us sittah, bermula yang keempat daripada 6 ialah ka'anna, seolah-olah bahwasanya. Wa ma'naha wa ma'na ka'anna, dan bermula makna ka'anna itu khabar at-tashbihu, iaitu melakukan keserupaan. Apa tu tashbih? Al-istinaful bayani wa huwa, dan bermula dia tashbih itu khabar tashriku amrin di amrin, iaitu bersekutunya sesuatu pada sesuatu, li amrin akhar, pada sesuatu yang lain. Fi ma'nan, pada makna saja, bil kafi, dengan kaf jar majrur, wa nahwiha wa nahwil kaf, dan seumpama kaf. Contohnya mithaluha mithalu ka'anna, bermula contoh ka'anna itu khabar ka'anna bakran syamsun, seolah-olahnya bakar itu matahari. Jadi dia menyerupakan syamsun dengan bakrun, menyerupakan pada makna. Makna apa? Contoh bakar, syamsun tu bersinar, bakrun pun bersinar juga. Syamsun menyinari bumi, bakrun menyinari kegelapan jahil. Contoh. Tu. Khamisu sittah, bermula yang kelima daripada 6. Khabar laita, ialah laita. Wa ma'naha wa ma'na laita, dan bermula maknanya makna laita itu khabar at-tamanni, ialah tamanni, mengharapkan angan-angan sesuatu. Wahwa, dan bermula dia tamanni khabar talabul mustahili, idhafah masdar kepada maf'ul, menuntutkan perkara yang mustahil. Au ma fihi usrun, ataupun barang yang padanya barang itu usrun, payah. Usrun tu mubtada muakhar, fihi ta'alluq suatu mahzuf, khabar muqaddam. Tu silah ma, hi tu aid ma. Nahwu, contohnya wa mithalu laita, bermula contoh laita itu nahwu, nahwu qaulika, umpama kata engkau laita syababa ya'udu, harap-haraplah orang waktu muda itu waktu muda itu ya'udu, kembali ia. Mustahil tak? Mustahil adat kan, keusahakan. Sadisuha, bermula yang keenam daripada 6 ialah khabar la'alla, ialah la'alla. Apa makna la'alla? Al-istinaful bayani wa ma'naha wa ma'na la'alla, bermula maknanya makna la'alla, makna mubtada mudhaf ilaih, khabar at-taraji, mengharapkan sesuatu. Wa tawaqqa', menunggu berlakunya benda yang dibenci. Betul dia kata at-taraji, bermula lafaz taraji, bermula mengharap itu ialah huwa dhamiru fasil khabar talabul amri, idhafat masdar kepada maf'ul, al-amri mudhaf ilaih, menuntut akan sesuatu sifat amri al-mahbubi, yang disukai. Menuntut perkara disukai, nak sesuatu tu, mengharapkan sesuatu yang disukai, tu taraji. Wala yakunu illa fil mumkini, wala yakunu taraji itu illa sabitan fil mumkini, illa mulghah, tidak berlakulah ia taraji, isim mustamil mustatir, isim yakun kembali pada taraji, illa fi sabitan, melainkan pada sabit ia fil mumkini, pada benda yang mungkin saja. Benda yang mungkin lah boleh kita tuntut. Kalau benda mustahil tu jadi tamanniya. Mestilah benda yang kita tuntut tu benda yang boleh berlaku.
Wat-tawakku'u, dan bermula tawakku' itu mubtada. Huwa dhamiru faslin, ialah khabar taraqqubul amri al-makruhi, ay intidharu wuqu'il amri makruh, menunggu akan perkara yang dibenci. Yakni menunggu berlaku benda yang dibenci. Menunggu berlaku benda yang dibenci. Benda yang dibenci lah, benda yang dia benci. Dia tunggu benda tu berlaku pada benda yang dia benci. Mithalu taraji, bermula contoh taraji itu khabar la'allallaha yarhamuni, mudah-mudahan Allah itu isim la'alla, yarhamuni khabar, merahmati ia, ya Allah maf'ulun bih akan daku. Wa mithalu tawakku'i, jadi dia mengharapkan rahmat Allah. Mungkin tak? Mungkin. Benda yang mahbub tak? Benda yang mahbub. Wa mithalu tawakku'i, dan bermula contoh tawakku'. Mithalu mubtada, at-tawakku'i mudhafu ilaih, ialah khabar la'allal aduwwa halikun, mudah-mudahan musuh itu hancur ia, celaka ia. Jadi dia menunggu berlakunya sesuatu. Taraqqubul amri, tarakkubu al-amri makruh dengan mana? Intidharu wuqu'il amri makruh. Iaitu apa dia? Iaitu dia menunggu musuh tadi itu untuk celaka. Jadi al-adu, musuh tu al-amru makruh. Musuh tersebut adalah satu perkara yang dibenci. Kemudian intidhar wuku' al-amr makruh, menunggu sesuatu berlaku pada al-amr makruh. Iaitu apa dia? Celaka tu. Maka hak tu dia panggil sebagai at-tawakku'. Wallahu a'lam. Bermula Allah itulah yang Maha mengetahui. Selesai. Dhanna wa akhawatuha. Habislah selesai. Kemudian masuk amil nasakh yang lain yang terakhir, iaitu dhanna wa akhawatuha. Dhanna dan saudara-saudara dhanna. Dhanna dan saudara-saudara dhanna. Kata dia, wa amma dhanantu, qala al-musannif. Adapun bermula dhanantu wa akhawatuha, dan ada saudara-saudaranya saudara-saudara dhanantu itu, fa innaha, fa jawab bagi amma, lagi pula jumlah tu khabar bagi dhanantu. Fa innaha, maka sesungguhnya dhanantu wa akhawatuha, isim inna khabar tansibul mubtada'a wal khabar, menasab ia dhanantu tu maf'ulun bih akan mubtada' dan ataf, wal khabar dan khabar. Mana ada dua maf'ul. Ala annahuma maf'ulani, ay li ajli kaunihima maf'ulaini laha, ay li dhanantu akhawatiha. Kerana bahawasa kedua-duanya, iaitu mubtada' dengan khabar tu, khabar anna menjadi maf'ul baginya, bagi dhanantu wa akhawatuha. Wahia, dan bermula dia dhanantu wa akhawatuha itu khabar dhanantu, ialah lafaz dhanantu berat sangka oleh aku, wa hasibtu meyakini oleh aku, wa khiltu wa za'amtu, dia apa nama tu, kita bagi tahulah dia ada makna tarjih wuqu'il maf'ul. Dia ada yufidul yaqin wa tahaqquq. Dia ada dia ada lagi jadi untuk dhanna itu tarjih wuqu'il maf'ul, untuk mentarjihkan berlakunya maf'ul tersebut. Okey. Sama juga wa hasibtu, sama juga mentarjihkan, memberatkan berlakunya maf'ul tersebut. Begitu juga khala, khiltu wa khiltu, sama juga, dan juga wa za'amtu. Semua tu dengan makna tarjih wuqu'il maf'ul, untuk mentarjihkan berlaku maf'ul tersebut. Dengan makna meyakini, berat sangka. Wa ra'aitu wa 'alimtu wa wajadtu. Hak ni yufidul yaqin wa tahaqquq. Yufidu al-yaqin wa tahaqquq. Ni ra'aitu, kalau ikutkan lihat oleh aku, mana meyakini. Wa 'alimtu, mengetahui oleh aku. Wa wajadtu, mendapati oleh aku.
Ni yufidul yaqin wa tahaqquq. Memberi faedah yaqin dan berlaku benda tu. Tahaqquq. Wattakhadtu wa ja'altu wa sami'tu. Okey, wattakhadtu dengan wa ja'altu tu itu tasirul intiqal ataupun sayruratul intiqal, menjadi pindah ataupun berubah sesuatu. Apa dia? Ja'altu menjadi oleh aku, ittakhadtu dengan ja'altu. Itu memberi faedah intiqal, berubah sesuatu. Berubah sesuatu Lepas tu wasami'tu, dan sami'tu mendengar oleh aku. Okey. Taqulu, berkatalah oleh engkau, dhanantu Zaidan muntaliqan. Tu. Dhanantu dan apa nama tu, menyangka beratlah oleh aku akan Zaid itu seorang yang pergi. Muta'addi dua maf'ul lah tu. Yang asalnya Zaidun muntaliqunnya, Zaidun tu jadi Zaidan, muntaliqun jadi muntaliqan. Wa ra'aitu Amran syakhisan. Asalnya Amrun syakhisun. Telah melihat, telah meyakinilah oleh aku akan Amr itu seorang yang individu yang tertentu, syakhisan. Wa ma ashbaha dhalika, dan barang yang menyerupai ia barang maf'ulun bih dhalika, dhalikal madhkur. Habis. Al-makna. Jadi dia buat contoh dhanantu. Dhanantu tu untuk tarjihu wuqu'il maf'ul. Kalau ra'aitu contoh bagi yufidul yaqin wa tahaqquq. Dia tak bagi contoh yang sayruratul intiqal, yang menjadi berubah sesuatu. Iaitu pada ittakhadha dengan ja'ala. Maka dia kata al-makna, ay makna al-matni. Makna matanya begini. Al-qismu thalithu minan nawasikhi dhanna wa akhawatuha wa akhawatu dhanna. Bermula bahagian sifat yang ketiga itu minan nawasikhi, jar majrur. Daripada nawasikh itu khabar dhanna, ialah dhanna ataf wa akhawatuha wa akhawatu dhanna, dan saudara-saudaranya saudara-saudara dhanna. Baik. Cuma nombor satu dia kata tadi fi aktsari nusakhil matni wa khiltu amran syakhisan. Banyaknya guna khiltu, bukannya ra'aitu. Banyaknya guna khiltu. Kalau khiltu mana dia masih lagi dalam makna tarjih wuqu' maf'ul, tarjih wuqu'il maf'ul, tarjih untuk berlakunya maf'ul tersebut. Okey, maka dia kata nombor dua kat bawah tu, belum lagi. Dah tu. Nombor dua dia kata hadzal mawdu'u dakhilun fil marfu'ati. Mawdu' perbahasan ini masuk pada marfu'at. Masuk juga pada marfu'at. Sedangkan maf'ulain, maf'ul ni masuk. Wa haqquhu, dan bermula haknya, hak hadzal mawdu'. Sepatutnya hak tajuk ni ayyuzkara fil mansubat. Disebutkan dia kan hadzal mawdu' ini dalam bab mansubat lah. Kenapa muallif letak dalam bab marfu'at ni? Walakinnal muallifa rahimahullahu ta'ala dzakarahu istitradan. Tetapinya pengarang kitab kita Imam Ibnu Ajurum As-Sanhaji rahimahullah menyebutkan tajuk ini istitradan, kerana bersambil-sambilan. Litatmimi baqiyatin nawasikhi, untuk menyempurnakan baki-baki nawasikh yang lain. Sebab lalang dah masuk bab nawasikh ni, buhlah semua. Malah dah nak pisah lagi ke zona tu ke bab masuk. Tak payah dah. Tu Lepas tu dia kata yakni akhawat ni, akhawat maksud apa ni? Akhawat sungguh ke? Nadhairuha, nadhairu dhanna, yang sebanding dengan dhanna, perkara-perkara yang sebanding dengan dhanna fil amali, jar majrur, dari sudut amal, iaitu muta'addi dua maf'ul. Wahia, dan bermula dia dhanna wa akhawatuha tu khabar tadkhulu, masuk ia dhanna alal mubtada'i, jar majrur atas mubtada' ataf, wal khabari, dan khabar fatansibuhuma, kemudian menasaklah ia dhanna tu maf'ulun bih, huma akan keduanya. Kedua mubtada' khabar maf'ulaini akan sebagai mubtada', akan sebagai dua maf'ul, laha baginya, bagi mana? Bagi dhanna wa akhawatuha. Bih. Mudahlah. Jadi mubtada' dengan khabar berubah jadi dua maf'ul. Mubtada' jadi maf'ul utama, khabar menjadi maf'ul kedua. Wa hadzal qismu 'asharatu af'alin, dan bermula bahagian ini, hadza mubtada', al-qismu badal, khabar 'asharatu af'alin mudhafu ilaih. Bermula bahagian ini itu 10 fi'il. Awwaluha awwalul 'asharah, bermula yang pertama daripada 10 khabar dhanna.
Bersangka oleh aku. Tu. Okey. Nombor 3 dia tulis bawah tu, al-af'alus sab'atu. Bermula fi'il yang 7. Fi'il yang al-ula yang pertama. Fi'il 7 yang pertama. Mana? Dhanna, hasiba, za'ama, khala, za'ama, ra'a, alima, wajada tu. 7 tu dia kata tusamma af'alal qulubi. Dinamakan juga fi'il qulub. Sebab apa? Lianna ma'aniha, kerana bahawa maknanya makna af'al qulub ni qaimatun bil qalbi, berada dalam hati. Dhanna, benda dalam hati belaka ni. Hasiba, khala, za'ama, ra'a, alima, wajada. Tu benda yang masuk hati belaka. Dia panggil af'al qulub juga. Waqad ya'ti, dan kadang-kadang datanglah oleh sebahagian af'al qulub ni lima'anin, bagi beberapa makna yang ghairi qalbiyatin, yang bukan bangsa hati. Maka kalau begitu fala tata'adda li maf'ulaini, maka dia tidak muta'addi kepada dua maf'ul kalau tidak beri makna perkara yang sabit dalam hati. Keyakinan, dari sudut keyakinan dan tarjih. Okey. Kemudian nombor 4 dia kata qad taridu dhanna, dan kadang-kadang datanglah dhanna tu bermakna ittahama, dengan makna ittaham ni syak. Wa ra'a bermakna ar-ra'i, bermakna ar-ra'i, dan ra'a perkataan ra'a dengan makna ar-ra'i, nampak. Wa alima bermakna arifa. Dan alima dengan makna arifa, mengenali. Arafa boleh. Fa yata'addaini ila maf'ulin wahid. Maka kalau dengan makna kalau ra'a dengan makna nampak, alima dengan makna mengenali, maka fayata'addaini ila maf'ulin wahid. Maka muta'addilah kedua-duanya itu. Bukan. Fayata'addina. Fayata'addina. Tapi yata'addu. Yata'adduna. At-ta'addi Kalau ikutkan fayata'addi lah. Fayata'addina Kenapa fayata'addina? Patut fayata'adduna lah. Fayata'adduna sebab dia bukan ada amin nasak sini. Fayata'adduna ila maf'ulin wahidin. Fayata'adduna tu. Kemudian maka muta'adilah kesemuanya, iaitu dhanna dengan makna syak, ra'a dengan makna nampak, alima dengan makna arafa, tahu, mengenali, ila maf'ulin wahidin, kepada maf'ul yang satu. Alima Zaidun Amran. Zaid mengenali Amar. Mengenali habis. Tapi kalau meyakini lain. Jadi sebab tu kita kata dhanna, ra'a, alima tu meyakini, berak sangka. Tu dia kita kata tu dhanna, hasiba, khala, za'ama, dengan makna tarjihu wuqu'il maf'ul, tarjih berlakunya maf'ul. Kalau mana tadi? Kalau ra'a, alima, wajada tu ialah yufidul yaqin wa tahaqquq, memberi faedah yaqin dan tahaqquq, meyakini juga, bukan dengan makna mengenali. Habis. Maka dia kata nahwu, contohnya dhanantu mahmudan mujtahidan. Berak sangkalah aku Mahmud tu seorang yang mujtahid. Ini maf'ul. Thaniha, bermula yang kedua daripada 10 tu ialah khabar hasiba, ialah hasiba. Nahwu ay wa mithalu hasiba, bermula contoh hasiba tu nahwu qaulika, umpama kata engkau hasibtu bakran sadiqan, mengira oleh aku, meyakinilah oleh aku akan Bakar tu seorang yang sadiqan. Sadiq tu kawan lah. Kalau siddiqan, siddiq lah. Thalithuha, bermula yang ketiga daripada 10, khala, ialah khala. Nahwu ay wa mithalu khala, bermula contoh khala itu nahwu qaulika, ialah umpama kata engkau khiltul hilala tali'an. Meyakinilah oleh aku akan hilal itu terbit ia. Rabi'uha rabi'ul asyarah, bermula yang keempat daripada 10, za'ama, ialah meyakini juga. Nahwu ay wa mithalu za'ama, bermula contoh za'ama itu
Nahu qaulika, umpama kata engkau, za'amtu aliyan syuja'an. Meyakinilah oleh aku akan bahawa Ali itu seorang yang berani. Khamisuha, bermula yang kelima, nyonya 10 tu. Ra'a. Ra'a ni yufidul yaqin wa tahaqquq. Nahu ra'aitu Muhammadan mujtahidan. Meyakini oleh aku akan Muhammad itu seorang yang bersungguh-sungguh. Kalau ra'aitu mana nampak hanya muta'ani satu maf'ul. Sadisuha, bermula yang keenam daripada 10, alima, ialah alima. Dengan makna yakin, bukan mengenali. Nahu ay wa mithalu alima, bermula contoh alima itu, alimtul ilma nafi'an. Meyakinilah oleh aku akan ilmu itu memberi manfaat. Ilmu apa? Alif lam lil ahdi dhihni. Ilmu apa? Agama. Contoh. Sabi'uha sabi'ul asyarah, bermula yang ketujuh daripada 10. Khabar wajada, ialah wajada. Meyakini juga. Nahu ay wa mithalu wajada, bermula contoh wajadanya, nahu ay nahu qaulika, umpama kata engkau, wajadtus salata munjiyatan. Mendapati oleh aku, ataupun kita kata meyakinilah oleh aku akan bahawasanya sembahyang itu munjiyatan, dapat menyelamatkan, ay munjiyatan minan nar. Thaminuha thaminul asyarah, bermula yang ke-8 daripada 10. Khabar ittakhadha, dengan mana apa? Tasirul intiqal ataupun sayruratul intiqal, berlaku perubahan. Ka qaulihi ta'ala, ay wa mithalu ittakhadha, bermula contoh ittakhadha itu sabitan sabit ia, ka qaulihi ta'ala, seperti firman-Nya Allah Ta'ala, wattakhadallahu Ibrahima khalila, menjadikan oleh Allah akan Nabi Ibrahim itu akan sebagai kekasihnya. Daripada Ibrahim orang biasa jadi kekasih. Berlaku intiqal. Tasi'uha tasi'ul asyarah, bermula yang ke-9 daripada 10. Khabar ja'ala, ialah ja'ala. Nahu ay mithalu ja'ala, bermula contoh ja'ala itu, nahu qaulika, umpama kata engkau, ja'altu tina ibriqan, telah bertukarlah oleh aku, telah menukarkan oleh aku, telah menjadikan oleh aku akan tanah itu sebagai ibriq, cerek ke apa? Ibrik cerek, bukan cerek, cawan kot, lebih kurang cawan gelas gitu lah. Ibrik yang ada ni, ibrik. Tengok mula kamu, ibriqun. Rasa macam cawan gelas gitu, ibrik. Jadi daripada tanah tu jadi gelas, jadi ibrik, bekas gelas tu. Berubah daripada tanah biasa jadi benda. Tu perubahan. Ashiruha ashirul asyarah, bermula yang ke-10 daripada 10 ialah sami'ah, mendengar. Nahu contohnya ay wa mithalu sami'ah, bermula contoh sami'ah ialah sami'tu Ibrahima yaqra. Gitu. Mendengar oleh aku akan Ibrahim itu membaca, ya Ibrahim. Fajumlatu yaqra maf'ulun tsani, dia kata. Maka bermula jumlah yaqra itu khabar, maf'ul sifat tsani yang kedua. Dia jadi gitu. Okey, mendengar oleh aku akan Ibrahim baca. Wal asahhu annaha halun. Tetapi menurut pendapat asahnya bahawasanya jumlah yaqra itu khabar anna halun lah, sebab al jumlatu ba'dal ma'rifati halun. Tu Ibrahim tu ma'rifah. Dan menurut pandangan asah juga ataf annaha wa anna sami'a, dan bahawasanya lafaz sami'a ni la tansibu, tidak menasab ia sami'a illa maf'ulan wahidan, melainkan maf'ul sifat yang satu saja, bukan muta'addi dua maf'ul. Tu dia kata kat bawah nombor 1 tu, mazhabul jumhuri anna sami'a fi'lun muta'addin ila wahidin. Muta'addin asalnya muta'addiyun, berat, jadi pindah tanwin kepada dal. Bermula mazhab jumhur, majoriti ulama, bahawa sami'a itu ialah fi'il muta'addi kepada satu maf'ul saja. Fa in kana dhalikal wahidu ma'rifatan fal jumlatu allati ba'dahu fi mahalli nasbin ala annaha halun. Maka jikalau adalah satu, iaitu maf'ul yang satu tu ma'rifah, seperti mana tadi Ibrahim, maka jumlah yang berlaku selepasnya itu pada mahal nasab atas bahawasa jumlah itu jadi hal, bukannya jadi maf'ul. Wa in kana nakiratan, dan jikalau adalah jumlah selepasnya itu nakirah, jikalau adalah wahid itu, maf'ul yang pertama itu
nakirah, fal jumlatu ba'dahu ba'dal wahid sifatun. Maka jumlah selepasnya itu sifat. Kerana atas kaedah al-jumlatu ba'da nakirati sifatun. Bukannya maf'ul tanin. Itu pendapat jumhur. Habis tanbihun ay hadza kalamun munabbihun liman ghafalah. Bermula ini ialah kalam untuk memperingatkan orang yang lalai. Hadhil af'alul 'asharatu tanqasimu ila arba'ati aqsamin. Dia tulis sini bahawasanya bermula fi'il ini yang 10 al-'asharatu sifat ay al-ma'dudatu ila al-'asharah. Al-af'alu badal, 'asharatu sifat, tanqasimu khabar. Terbahagi ia hadhil af'al ila arba'ati aqsamin, kepada 4 pembahagian. Badal qismin, bahagian yufidu, memberi faedah ia qism itu maf'ulun bih. Tarjiha wuqu'il maf'ul tsani. Tarjihnya, beratnya berlaku maf'ul yang kedua. Maf'ul yang kedua. Mana tarjih wuqu'il maf'ul tsani. Dhanantu mahmudan mujtahidan. Mana mentarjihkan berlakunya maf'ul kedua iaitu mujtahidan kepada mahmud. Begitu. Wahwa, dan bermula dia qism ini al-arba'atul ula, 4 sifat yang pertama khabar. Al-ula sifat iaitu dhanna, hasiba, khala, za'ama. Wa qismin ataf qismin, dan juga satu bahagian sifat yufidul yaqina wa tahaqquqa wuqu'il maf'ul tsani. Sama juga memberi faedah ia qism ini maf'ul bih akan keyakinan dan tahaqquq berlakunya, kepastian berlakunya maf'ul yang kedua. Wahwa, dan bermula dia qism itu as-salasatu khabar, ialah 3 allati sifat yang mana ba'daha ay sabatat, taqdisilah yang sabitlah ia allati itu ba'dal arba'ah, selepas daripada 4. Mana? Iaitu ra'a, alima, wajada. Hak ni mentarjihkan, ini memberi faedah yakin dan kepastian berlakunya maf'ul tsani. Za'ama, za'amtu aliyan syuja'an. Syuja'an itu menjadi yakin dan pasti berlaku pada Ali. Tu. Maka nombor 2 dia kata hadzanil hukmani aghlabiyani. Bermula 2 hukum ini pada ghalib saja khabar. Mana nombor 1 dengan 2 ni qismun yufidu tarjiha wuqu'il maf'ul tsani wa qismin yufidul yaqin wa tahaqquqa wuqu'il maf'ul tsani. Dia kata ghalibnya gitulah. Faqad ya'ti, kadang-kadang datang juga fil arba'atil ula, pada 4 yang pertama. Hak nombor 1 tu ma yufidul yaqina wal ilma, barang yang memberi faedah yakin dan ilm. Yakinlah juga al-ilm. Mana terbalik. Waqad ya'ti fi thalathati allati ba'daha, dan kadang-kadang datanglah pada 3 yang selepasnya, iaitu yang tadi tu 3 tu apa dia? Iaitu ra'a, alima, wajada tu ma yufidu tarjiha wa dhanna, barang yang beri faedah tarjih dan dhann. Jadi nombor 1 tu dhann, nombor 2 tu yakin. Tapi kadang-kadang terbalik. Kadang-kadang terbalik. Wa qismin ataf, dan satu bahagian pula yufidu tasyira wal intiqala, memberi faedah ia qism itu maf'ul bih at-tasyira, iaitu perubahan, wal intiqala, perpindahan. Wa huwa, dan bermula dia qism itu alifnani, ialah khabar 2 ba'da thalathati sabiqati, selepas 3 sifat yang lalu. Mana? Kena pada ittakhadha dan ja'ala saja. Wa qismin, dan juga bahagian yufidu sifat yang memberi faedah ia qismin itu husulan nisbati fis sam'i, akan hasilnya penisbahan pada pendengaran. Dengarlah, tapi dia muta'addi satu maf'ul je. Wa huwa, atas pendapat mu'tamad, wa huwa, dan bermula dia qism ini khabar al-fi'lu, sifat al-akhiru, fi'il yang akhir, iaitu sami'a saja. Wallahu a'lam, bermula Allah itulah yang maha mengetahui. Kemudian dia buat marilah dia punya petamindo dia tu. Habis. As'ilatun ma taqaddama, tamrin, habis. Lepas tu masuk tawabi'. Tawabi' pula
Sebelum masuk tawabi' dia buat dah lukisan tu. Tawabi' itu ada 4, ada ataf, ada taukid, ada na'at, ada badal. Taukid pula ada lafzi, ada ma'nawi, na'at pula ada hakiki, ada sababi, ataf pun ada bayan, ada nasakh, badal pula ada mutabiq, ada ba'du minal kul, istimal, mubayyin, mubayyin pula ada pecah 3 pula, ghalat, nisyan, bada' atau idra'. Itu akan datang insya-Allah taala. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.